Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-322 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini pertemuan yang menjadikan kita dekat dengan Al-Quran dan kita dapat menghayati Quran, seterusnya boleh membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak diorang komen ada Kak Salina, Karimah binti Abu Bakar, Sariyah Siran, Jamaliyah Manab, Norisa, Kak Laila Umar, Rusna Syarif, Kati Khairuddin, Syamsiah Salih, Hamidah Hussein, Munirah Ahmad, Kak Kati Khairuddin, Zuraida Siddiq, Neni Ros, Syamsiah Salih, Norma Dolah, Jamaliyah Manab, Bazid Aziz, Saniyah Mustafa, Sariyah Siran serta Kak Zaliha Kamaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua. Mohon jasa baik sahabat untuk maklumkan bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas sebelum kita bermula? Saya harap suara saya adalah jelas. Lalu mohon maklum balas. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat insya-Allah. Pada hari ini kita nak sambung daripada muka surat 135, daripada surah yang ke-6 Al-An'am dan daripada ayat yang ke-68. Daripada ayat yang ke-68 muka surat 135 pada surah yang ke-6 pada surah Al-An'am. Lalu terima kasih daripada Singapura, daripada Bandar Baru Bangi Jelas. Saya harap moga-moga dipermudahkan insya-Allah urusan perkongsian ilmu pada pagi ini. Lalu kalaulah ada sahabat yang tidak jelas, boleh juga cuba dan usaha untuk dengar daripada YouTube Umar Aziz, yang mana kadang-kala ada yang mengatakan jelas. Lalu daripada seksyen 13 jelas, dan juga daripada tempat-tempat yang lain jelas. Alhamdulillah. Jom kita perhatikan pada ayat yang ke-68. Pada ayat yang ke-68 di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pada waktu itu tidak bersama dengan orang-orang yang memburukkan Al-Quran, tidak bersama dengan orang-orang, bahkan diperintahkan untuk berpaling daripada orang yang pada waktu itu mengatakan perkara yang tidak baik tentang Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Maka pada ayat ini, selepas daripada Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada orang-orang yang kekal tidak mahu beriman, orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang sombong, seperti mana firman Allah pada ayat 67, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun
Allah memberi amaran kepada mu'anidin, orang-orang yang enggan, orang-orang yang sombong. Firman Allah, untuk setiap berita besar, khabar besar, mustaqar, akan ada waktu untuk ia berlaku. Dan bila ianya berlaku, wasaufa ta'lamun, dan kamu akan lihat bagaimanakah kesan dan keadaannya. Maka ketika mana Allah telah memberi amaran, Allah telah memberi amaran pada ayat yang ke-67 kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang engkar, bahawa kelak mereka akan hadapi perkara yang dahsyat, mereka akan hadapi perkara yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi. Lalu ayat yang ke-68, apakah kisahnya? Ayat yang ke-68 kita boleh catat di situ, selepas daripada ayat 67 Allah memberi amaran kepada orang yang engkar, kepada orang yang enggan, kepada orang yang sombong. Maka pada ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk meninggalkan al-majalis, majlis-majlis, tempat-tempat allati, di mana pada tempat itu la tuwaqqaru fi, tidak dimuliakan padanya ayatullah, ayat-ayat Allah, wa syara'i'u, dan juga syariat-syariat Allah. Maka ini pada ayat yang ke-68. Pada ayat yang ke-68, bagaimana orang-orang yang mana pada waktu dan pada ketika itu, mereka pada waktu itu mendengar adanya orang yang memburukkan Al-Quran, merendah-rendahkan Al-Quran dan syariat Allah. Jangan duduk dengan mereka, berpaling daripada mereka, tinggalkan majlis mereka. Maka kita nampak susunan ayat-ayat. Bayangkan sebelum daripada ini, pada banyak ayat yang mana kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada banyak ayat yang menceritakan tentang kudrah Allah. Daripada ayat yang kalau kita perasan, daripada ayat yang ke-59 menceritakan sempurnanya ilmu Allah. Daripada ayat yang ke-60 sampailah kepada ayat yang ke-65 menceritakan kesempurnaan kudrat Allah. Allah menceritakan ilmunya yang sempurna, kudrahnya yang sempurna. Tetapi pada ayat yang ke-66 bila kita lihat, masih lagi mereka mendustakan Nabi, padahal Nabi berada pada keadaan yang benar. Lalu menunjukkan sombongnya mereka, inatnya mereka, pada waktu itu degilnya mereka. Maka pada ayat yang ke-67 seperti mana yang kita lihat, Allah beri amaran, Allah beri tahdid, yang mana pengakhiran yang tidak baik, keadaan yang tak baik jika mereka kekal berada pada keadaan mendustakan Nabi dan juga Al-Quran yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah untuk orang-orang yang mana menolak. Tetapi untuk Nabi dan para sahabat, apakah mereka punya perintah? Ini dia. Untuk Nabi dan para sahabat, jangan pada waktu itu duduk dalam majlis mereka, yang mana jika ada pada majlis itu perkara-perkara yang merendahkan, yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan syariat-syariat Allah. Sebab itulah firman Allah, wa dan iza, apabila, ra'aita, kamu melihat, wa iza, dan apabila, ra'aita, kamu melihat, alladzin, orang-orang yang yakhudun, mereka mula berbincang. Yakhudun, mereka mula berbincang. Al-khawd maksud yang asal adalah seseorang yang mana pada waktu itu masuk ke dalam air. Al-khawd, menyelam, itu adalah terjemah asal. Terjemah asal maksudnya adalah menyelam ataupun masuk ke dalam air. Itu adalah terjemah asal al-khawd. Tetapi di sini maksud al-khawd adalah orang yang mula berbincang dan berkata berkenaan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjemah al-khawd yang asal adalah al-wurudu fil ma', masuk ke dalam air, menyelam ke dalam air. Orang Arab panggil khawd.
Maka tetapi di sini diambil makna sebagai orang yang mula berbincang, orang yang mula bercakap berkenaan tentang perkara-perkara yang tak elok. Dan mana-mana perkataan al-khawd, dalam tafsir al-wasit disebut, kebanyakan perkataan al-khawd yang ada dalam Al-Quran, kebanyakannya datang untuk makna pada waktu itu yang tidak elok. Datang untuk makna yang tidak elok. Kebanyakan perkataan al-khawd yang ada dalam Al-Quran, yakhudun, kebanyakannya datang untuk makna bercakap, berbincang, berkata sesuatu yang tidak elok. Maka di sini kita nampak satu maksud al-khawd adalah terjemah asalnya menyelam, al-wurudu fil ma', masuk ke dalam air. Tetapi kemudiannya diguna pakai pada perkataan orang yang mula berbicara perkara yang tak elok, bercakap perkara yang tidak elok. Sebab itu berkata ar-raghib wa aktsaru ma, dan kebanyakan perkataan al-khawd yang ada dalam Al-Quran warada datang pada menerangkan perkara yang yazummu syuru'u fi, yang mana dicela untuk bercakap tentangnya. Lalu dicela benda-benda yang Allah tak suka, yang mana untuk bercakap tentangnya kebanyakannya digunakan dengan perkataan yakhudun. Maka firman Allah, wa idza, dan apabila ra'aita, kamu melihat, allazin, orang-orang yang yakhudun, mereka mula berbincang. Berbincang, kita boleh tambah di situ perkara yang tidak elok. Berkenaan apa? Firman Allah, fi, pada, ayati, ayat-ayat na kami. Bila mereka mula berbincang berkenaan tentang ayat-ayat kami, iaitu perbincangan yang tidak elok. Sebab itu dalam tafsir al-wasit disebut, apakah maksud perbincangan yang tidak elok? Iaitu yang pertama, bitakzib, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, watta'an, mereka memburukkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, wal istihza, mereka mempermain dan mengejek akan ayat-ayat Allah. Maka ini yang ada dalam tafsir al-wasit. Sama ada mereka pada waktu itu mula bercakap untuk mendustakan, ataupun yang kedua, mereka bercakap pada waktu itu untuk memburukkan, ataupun yang ketiga, istihza, mereka mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu firman Allah, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mula bercakap dan mula berbincang dan mula berkata-kata dalam kurungan yang tidak elok, fi, pada, ayati, ayat-ayat na kami, iaitu Al-Quran. Maka apakah perintah Allah kepada baginda dan para sahabat dan seluruh umat Nabi yang beriman? Perintah Allah Subhanahu wa taala, fa, maka, a'rid, berpalinglah kamu wahai Muhammad, an, daripada, hum, mereka, berpaling daripada mereka. Maka pada waktu itu berpaling daripada mereka, jangan bersama dengan mereka. Sebab itu dalam tafsir al-wasit disebutkan di sini, dan apabila kamu melihat wahai Nabi yang mulia, ataupun orang-orang beriman yang berakal, akan orang-orang yang mula berbincang perkara yang tidak elok pada ayat kami, bitakzib, dengan mendustakan, watta'an, berkata yang tidak elok, wal istihza, mempermainkan, maka berpalinglah daripada mereka. Wansarif an majalisihim, dan tinggalkan majlis mereka. Wa arihim, dan tunjukkan kepada mereka, min nafsika, daripada diri kamu, al-ihtiqar, bagaimana hinanya majlis-majlis mereka yang kamu tak nak duduk bersama. Wala ta'ud, dan jangan kembali, ila mujalisihim, untuk duduk bersama dengan mereka sampai bila? Kita lihat pada ayat berikut, hatta, firman Allah, fa, maka, a'rib, berpaling, jangan duduk dengan mereka, tunjukkan yang kamu tidak happy, tak suka dengan apa yang mereka buat.
anhum, daripada mereka. Sebab ini bukan orang yang tak tahu, ini adalah orang yang tahu. Ini orang yang mendustakan. Sebab itu ayat ini menerangkan untuk orang yang mendustakan. Dia dah tahu, tetapi pada waktu itu dia tetap mendustakan, dia tetap mempermainkan. Pada waktu itu dia tetap juga untuk mengejek akan ayat-ayat Al-Quran. Maka firman Allah, maka menunjukkan segera, bangun, a'rid, berpaling kamu, an, daripada, hum, mereka, hatta, sampai bila nak tinggalkan mereka. Firman Allah, hatta, sehingga, yahudu, mereka berbincang, pada, hadithin, perbincangan, perbualan, ghairih, yang lain. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sehingga mereka berbincang pada perkara yang lain. Maka daripada sini, apakah pengajaran dia? Pengajaran yang pertama, kita nampak ketika mana seseorang itu melihat, kalaulah dia tidak tahu tak mengapa, melihat depan mata dia ada orang yang mempermain-mainkan ayat Allah, mengejek, mendustakan ayat Allah. Pengajaran yang kita dapat, jangan berada di situ, jangan berada, bangkit dan pergi ke tempat yang lain. Maka itu pengajaran pertama, jangan berada pada tempat yang mana kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mesti untuk jangan berada di tempat orang yang menghina, mengejek ayat-ayat Allah. Lalu kadang-kala ada orang yang berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak apa, saya berada di situ adalah untuk menerangkan ataupun pada waktu itu untuk berdakwah. Lihat, kalaulah orang itu dah memang diterangkan berkali-kali, dia masih bersikap begitu, tak perlu bangkit dan juga tinggalkan tempat tersebut. Kerana apa faedahnya berdebat kalaulah pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah pada waktu itu dia telah diberikan peringatan berkali-kali. Bangkit. Kenapa? Kejap lagi kita akan baca ayat yang lain. Maka itu yang pertama, jangan berada pada tempat di mana ayat-ayat Allah direndahkan, dipermain. Kenapa? Sebab Ibnu Jurayj menyebut di sini, kisahnya ada. Apakah sababun nuzul untuk ayat ini? Kata Ibnu Jurayj, kanal musyrikun, adalah orang-orang musyrik Mekah, yajlisuna ila Nabi, mereka kerap duduk dalam majlis Nabi SAW. Yuhibbun, kenapa mereka duduk dalam majlis Nabi? Yuhibbun, kerana mereka menyukai ayyasma'u minhu, untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada Nabi. Maka itu niat mereka, mereka suka nak dengar ayat Al-Quran daripada Nabi. Tetapi ada sebahagian ayat ketika mana mereka mendengar, فَإِذَا سَمِعُوا, apabila mereka mendengar, istahza'u, mereka mula mengejek akan ayat-ayat tersebut. Lalu tujuan dia dah bagus, dia nak dengar Al-Quran, tetapi pada sebahagian ayat dia ejek akan ayat Al-Quran. Maka turunlah ayat ini. Maka selepas daripada itu, setiap kali datangnya orang musyrik pada waktu itu untuk dengar ayat Al-Quran Nabi, dan mereka walaupun niat mereka baik, mereka suka dengar Al-Quran, tetapi bila mereka mula mengejek Al-Quran, qama, maka Nabi SAW bangun, fahazzaru, dan Nabi beri amaran kepada mereka. Dan pada waktu itu Nabi SAW bersabda, la tastahzi'u, jangan kamu mengejek lagi ayat Al-Quran. Maka daripada sini kita nampak, jangan berada pada majlis, pada tempat, pada mana-mana grup media sosial yang mana ayat Al-Quran dipermain-mainkan. Jangan. Kerana beradanya kita di situ, seolah-olah kita redha dengan perbuatannya, seolah-olah pada waktu itu kita suka pada waktu itu berada pada keadaan tersebut. Sebab itu perintah Allah, tak perlu berdebat dengan mereka, sebab mereka tahu, tak perlu nak menerangkan lagi, sebab mereka tahu. Fa'arid, maka bangkitlah, berpalinglah kamu wahai Muhammad, meninggalkan mereka, hatta yahudu, sehinggalah mereka berbincang tentang perkara yang lain. Pengajaran itu pengajaran yang pertama, bangkit, tinggalkan tempat-tempat, keadaan yang merendah-rendahkan ayat Allah. Kenapa? Sebab ayat Allah
haknya adalah untuk dimuliakan dan pada waktu itu untuk dihormati, bukan dipermainkan. Seterusnya, pada perkataan hatta yahudu fi hadithin ghairih, pada pengajaran yang kedua, pada perkataan hatta yahudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka mula berbincang pada perkara yang lain. Pada perkataan hatta yahudu fi hadithin ghairih, yang kita boleh belajar adalah yang kedua, bahawa daripada sini kita boleh nampak harus untuk duduk di dalam majlis orang-orang yang kafir. Contohnya perbualan, perbincangan orang-orang yang tak beriman untuk duduk di situ adalah harus. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini bahawa pengajaran yang boleh diambil daripada sini adalah bahawa pada waktu itu jawaz, harus mujalasatil kuffar, untuk duduk bersama dengan orang kufar, dengan syarat ma'adamil khawd, mereka tidak memperkata buruk tentang ayat-ayat Allah. Boleh duduk dengan mereka. Kenapa? Kenapa kita tidak dibenarkan untuk duduk pada perkara-perkara yang mana pada waktu itu mengejek, merendahkan ayat-ayat Allah? Kita telah baca ayat ini sebelum ini. Sahabat boleh buka pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat yang ke-100, muka surat 100, ayat yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Ayat yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Ayat yang keempat surah An-Nisa, muka surat 100. Ayat yang muka surat 100, surah yang keempat An-Nisa, ayat yang ke-140. Minta maaf, ayat yang ke-140. Kenapakah kita pada waktu itu diharuskan untuk duduk dengan orang kufar, dengan syarat mereka pada waktu itu tidak memburuk-burukkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada muka surat 100, surah yang keempat An-Nisa, pada ayat yang ke-140, apakah firman Allah? Firman Allah, wa qad nazzala alaikum fil kitab, waqad, dan sesungguhnya, nazzala, Allah telah menurunkan, alaikum, kepada kamu, fil kitabi, di dalam Al-Quran. Apakah perintah Allah? An, bahawa, idza, apabila, sami'tum, kamu mendengar, ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, pada waktu itu diingkari, biha, dengannya, ayat-ayat Allah diingkari. Tak cukup dengan itu, wa yustahza'u, dan diperolok-olokkan, biha, terhadap ayat Allah. Maka Allah sebut telah diturunkan dalam Al-Quran. Di mana? Antaranya surah Al-An'am tadi, ayat 68, ada sahaja orang yang berkata buruk tentang Al-Quran, berpaling, bangkit, tinggalkan mereka. Maka apa firman Allah? Fala, maka janganlah, taq'udu, kamu duduk-duduk, ma'a, bersama, hum, mereka, hatta, sehingga, yahudu, mereka mula berbincang, fi, pada, hadithin, perbicaraan, ucapan, ghairih, yang lain. Kenapa pada waktu itu tidak boleh bersama, tidak boleh duduk walaupun sekadar untuk mendengar ketika mana ayat-ayat Allah dipermainkan? Allah tegaskan di sini, innakum, sesungguhnya kamu, idza, pada ketika itu, misluhum, sama seperti mereka. Ini sebab dia. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Manar, maka penulis tafsir Al-Manar menyebut antara sebab kenapa Allah melarang seseorang itu untuk duduk bersama dengan orang-orang, kumpulan, jemaah ataupun mereka yang mana memburukkan ayat-ayat Allah. Kenapa sebabnya? Ini sebab dia.
innakum idzam misluhum. Allah ingatkan, kalaulah kamu tetap duduk dengan mereka, sebab Allah dah larang pada ayat 140 daripada surah An-Nisa dan juga ayat 68 pada surah Al-An'am. Tetapi kalaulah kamu tetap duduk dengan mereka, innakum idzam misluhum, maka pada waktu itu kamu sama seperti mereka. Walaupun sekadar duduk untuk mendengar, maka kamu sama seperti mereka. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Manar disebut larangan daripada untuk duduk dan bersama dengan orang yang mengejek ayat-ayat Allah, syariat Allah pada waktu itu. Kenapa? Sebab ini ayat yang ke-140 Allah berfirman, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalaulah kamu tidak bangkit, kamu tidak tinggalkan tempat itu, idzam mithluhum, pada waktu itu kamu sama seperti mereka. Lalu Allah terangkan pada hujung ayat 140, siapakah orang yang akan mengejek ayat Allah ataupun bersama-sama dengan orang yang mengejek ayat Allah? Firman Allah, innallah, sesungguhnya Allah jami', akan mengumpulkan al-munafiqin, orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang yang kufur, fi jahannam, di dalam neraka, jami'a kesemua mereka. Maka pada hujung ayat ini disebut bahawa hanya orang yang pada waktu itu duduk bersama dalam majlis, dalam perbicaraan, mengejek ayat-ayat Allah, merendah ayat Allah, adalah sama ada orang itu munafik, dia zahirkan dirinya Islam, tetapi dia suka mendengar perkara-perkara yang pada waktu itu tidak elok tentang ayat-ayat Allah, ataupun yang keduanya, dia adalah orang yang terang-terangan kufur, yang pada waktu itu tidak beriman. Maka ini adalah sebabnya. Maka sebab itu firman Allah, berpaling daripada mereka wahai Muhammad, hatta yahudu, sehinggalah mereka pada waktu itu berbicara tentang perkara yang lain. Sebab itu Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala menulis dalam tafsir beliau, Imam Qurtubi, man khada, barang siapa yang pada waktu itu mula berbicara yang tidak elok, fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, turikat majalisatu, maka tinggalkan majlis dia. Jangan duduk bersama dengan dia dan tinggalkan dia. Sama ada tak kisah zahirnya dia adalah orang beriman ataupun orang yang tak beriman. Apabila dia mula berbicara untuk memburuk-burukkan ayat Allah, maka pada waktu itu tinggalkan dia. Kenapa? Sebab ianya adalah perintah daripada Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu salah seorang daripada para ulama, Abu Imran An-Nakhai, ketika mana ada orang yang nak bercakap dengan dia, daripada orang yang memang terkenal dengan orang-orang yang mana suka mengejek akan Al-Quran, merendah-rendahkan Al-Quran, mempertikaikan Al-Quran, pada waktu itu ketika mana ada orang nak berbicara dengan dia, dia kata, isma' minni kalimah, tolong dengar satu ucapan aku. Maka Ibrahim An-Nakhi tahu orang ini apa yang dia mahu ungkapkan selalunya adalah mempertikaikan Al-Quran, selalunya pada waktu itu nak meremehkan Al-Quran. Maka Abu Imran An-Nakhi akan kata, wala nisfa kalimah, separuh kalimah pun aku tak nak dengar. Maka daripada sini kita perlu berhati-hati. Telah wujud banyak gerakan yang mana pada waktu itu mula masuk ke dalam masyarakat dengan nama untuk memperhalusi Al-Quran, untuk macam-macam mereka yang nak buat dengan Al-Quran. Kadang-kala mereka datangkan satu ayat supaya kita ragu pada sesuatu ayat tersebut, maka berhati-hati, bangkit dan tinggalkan mereka. Tak perlu nak mendengar, dan pada waktu itu tidak perlu untuk berdebat dengan mereka. Kecualilah kalaunya kita pasti bahawa sememangnya mereka ini nak mencari kebenaran, kerana kejahilan mereka dan tak tahu mereka, itu adalah perkara yang lain. Maka ini adalah perintah Allah. Selepas Allah memberi amaran kepada orang-orang yang pada waktu itu mendustakan Nabi dan ayat-ayat Al-Quran pada ayat 67, maka ini adalah perintah kepada orang yang beriman. Kemudian firman Allah, wa imma, dan jika yusiyannaka, melupakan kamu,
Syaitan melupakan kamu. Manusia dia terlupa pada waktu itu untuk bangkit daripada tempat tersebut. Maka firman Allah, fala, maka jangan, taq'ud, kamu duduk, ba'da, selepas, az-zikra, daripada ingat, ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka jangan pada waktu itu kekal duduk. Kalaulah terlalai, terlupa, maka bila dah ingat, fala taq'ud, maka janganlah kamu bangkit daripada tempat maka janganlah kamu terus duduk, dan janganlah pada waktu itu berada di situ bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka inilah ayat yang ke-168, sambungannya. Kita akan lihat pada ayat 69 ada sambungan dia yang kita akan kongsikan esok insya-Allah. Kita jumpa jam 9 nanti dalam program Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh ambil. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga bantu untuk bersama dalam program yang lain. Dan mohon kepada yang kali pertama join untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.